Tersebutlah kisah di sebuah negeri di tanah Jawa bernama Cempaka Jajar. Rajanya yang masyhur bernama Seri Inu bergelar Sang Nata. Baginda membina sebuah taman yang indah menempatkan puteri anak-anak raja di bawah takluk baginda. Seorang daripada puteri tersebut bernama Raden Puspa Kencana yang mempunyai rupa paras yang cantik dan tidak tahu asal-usulnya. Langit biru ditemani awan buat tatapan di siang hari. Seorang puteri yang cantik menawan, Ken Tambuhan gelaran diberi. Pada suatu malam, Ken Tambuhan bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan tubuh badannya terang benderang disinari cahaya bulan. Di pinggangnya pula berbelit seekor naga. Pada masa yang sama, putera baginda Sang Nata bernama Raden Inu Kertapati turut bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Dan datang seekor raksasa lalu melarikan bulan itu. Mimpi itu ada tanda. Sudah tiba masa untuk anak anda berumah tangga. Benar hemat kanda, Raden Inu akan dijodohkan dengan puteri Ratu Banjar yang cantik dan setaraf. Suatu hari, Raden Inu pergi berburu di dalam taman yang dipagari tempat istana Ken Tambuhan. Semasa berburu, disumpitnya seekor burung serindit. Burung itu lalu terbang memasuki ke dalam kubah tempat Ken Tambuhan. Apabila terpandang kecantikan Ken Tambuhan, lalu terpikatlah dia dengan Ken Tambuhan. Duhai cantik rupawan, senyummu yang menawan, aku tertawan. Dengan lagak gayamu, pada mula bertemu, hatiku rindu. Aduh, angsana emas juwita, tuanlah idaman dalam cita kekanda. Wajahmu manis, buah hati kekanda. Adapun patih ini orang yang hina dan tidak semarbat dengan duli tuanku. Setelah dipujuk serta dicumbu, awal menolak, akhirnya bersatu. Berkahwinlah baginda tanpa direstu, tidak terfikir buruk akan berlaku. Setelah sudah lama Raden Inu tidak pulang, akhirnya ketahuilah mereka Raden Inu telah berkahwin dengan Ken Tambuhan. Perkahwinan itu dipersetujui Sang Nata kerana katanya semua itu atas kehendak Dewata Mulia Raya. Namun, Permaisuri menentang dan murka. Hai anakku, sekali-kali tidak bonda suka engkau beristerikan Ken Tambuhan itu. Ia itu anak celaka dan anak jarahan. Hai Ken Tambuhan, jika ku turut hatiku, sekarang juga kau kujadikan abu. Kemudian, Permaisuri menitahkan Raden Inu pergi ke hutan untuk berburu. Sepeninggalan Raden Inu pergi berburu, Permaisuri menitahkan Palebaya membawa Ken Tambuhan ke dalam hutan untuk dibunuh. Padamkan jiwa Ken Tambuhan supaya tiada kulihat lagi rupanya dan tiada kudengar namanya. Hamba menurut perintah tuanku. Palebaya akhirnya membuka rahsia bahawa dia dititah oleh Permaisuri untuk membunuh Ken Tambuhan kerana bersuamikan Raden Inu. Ken Tambuhan dibunuh bersama dua pengasuhnya. Mayat mereka diletakkan di atas rakit dan ditaburkan bunga cempaka serta bunga angsana, lalu dihanyutkan rakit ke dalam sungai. Semasa Raden Inu dan pengiringnya mandi di sungai setelah berhenti berburu, mereka melihat sebuah rakit berisi bunga cempaka dan bunga angsana hanyut. Alangkah terperanjatnya baginda apabila melihat jenazah Ken Tambuhan di atas rakit terbujur kaku. Siapakah yang menganiaya adinda ini sampai hati orang yang berbuat demikian kepada adinda?
Melihat sang isteri tidak bernyawa, tidak terima hati kecewa. Ingin lupakan segala peristiwa, baginda juga habiskan nyawa. Wahai utama jiwa, tidaklah tuan hilang seorang diri sahaja. Biarlah kanda pergi bersama. Berita kematian Raden Inu dan punjanya disampaikan kepada Sang Nata. Sang Nata terlalu sedih dan kecewa. Inilah perbuatan orang gila. Sebab engkau, anakku mati. Sang Nata menghukum Permaisuri tinggal di luar istana untuk menjaga anjing perburuan, manakala Palebaya dibunuh serta dibakar rumahnya. Sang Nata berduka cita lalu memohon kepada Dewata Mulia Raya, moga-moga anaknya dihidupkan kembali berdua. Maka hiduplah kembali kedua-duanya, lantas ditabalkan menjadi ratu dan Suri Kuripan menggantikannya.